Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyati ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair wa bika nasta'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita sambung dalam bab perkara yang haram disebabkan hadas. Hadas ni kita ada bincangkan sebelum ini. Ada 3 hadas, dipanggil hadas kecil. Hadas kecil yang diharamkan hanya 4 sahajalah, sembahyang, tawaf, lagi apa lagi? Menyentuh Al-Quran. Dan yang keempatnya adalah menanggung Al-Quran. Cuma nombor 3 dan 4 kita tak bincang lagi lah. Kita baru bincang yang pertama dan juga kedua, solat dan juga tawaf. Dan di sana juga ada perkara yang kedua dipanggil hadas yang sederhana. Dipanggil, dalam istilahnya hadas besar lah. Cuma dalam segi hukum yang memberi implikasi hukum fiqahnya dipanggil hadas yang sederhana. Satu lagi dipanggil hadas yang besar ataupun hadas yang paling besar, iaitu haid dan juga nifas. Perkara yang haram disebabkan hadas kecil ni ada 4. Pertama adalah solat, yang kedua tawaf, yang ketiga menyentuh Al-Quran. Menyentuh Al-Quran ni tidak kira sama ada menyentuh secara mubasyarah. Mubasyarah ni secara tak berlapik, sama ada dengan tangan ataupun mana-mana anggota badan kita tak semestinya tangan, dengan lengan ke, dengan kepala ke, dengan badan ke, apa-apa bahagian anggota kita tidak dibenarkan menyentuh Al-Quran dalam keadaan berhadas. Walaupun menyentuh dengan gigi ataupun dengan kuku, tetap haram dan berdosa. Berbeza yang kita sebutkan sentuhan yang membatalkan wuduk, sentuh membatalkan wuduk, sentuh kuku, sentuh kemaluan tak batal wuduk, menyentuh kuku isteri kita tak batal wuduk, menyentuh rambut tak batal wuduk. Tapi dalam bab menyentuh Al-Quran ni sedikit berbezalah. Walaupun dengan lapik, walaupun dia lapik dengan kain yang nipis ataupun tebal, setebal mana kain tetap haram menyentuh Al-Quran dengan lapik. Kerana pengharaman menyentuh Al-Quran ni berbeza dengan hukum menyentuh isteri ataupun menyentuh kemaluan. Kerana menyentuh Al-Quran ni adalah satu keagungan, satu kemuliaan, satu ketinggian. Dia tak sama sentuh kubul, dubur ataupun sentuh perempuan yang ajnabi ataupun isteri kita. Seperti mana yang kita sebutkan sebelum ini, menyentuh isteri ini mazinnah ataupun tempat ataupun illah yang menyebabkan dia batal wudu adalah kerana boleh merangsang syahwat. Ada kebarangkalian untuk menaikkan syahwat, sebab tu dia batal. Berbeza dengan Al-Quran ni, sebab ketinggian Al-Quran tak dibenarkan kita sentuh walaupun dengan lapik, walaupun mana-mana anggota badan kita. Dan di sana juga tidak ada perbezaan sentuhan Quran ni, sama ada sentuh pada kertas Al-Quran, sama ada sentuh pada huruf Al-Quran ataupun sentuh pada kertas kosong tepi. Dia ada baris-baris, setiap baris ada 15 baris, tak salah saya 1 page. Kita sentuh di bahagian tepi, tetap haram. Apa-apa bahagian. Kalau Al-Quran tersebut ada kita panggil macam tali tu, tali sebagai tanda, tanda ini page ni kita telah baca, kita ubah page sebelah pula, tali tersebut juga haram sebab dia bercantum dengan Al-Quran. Apa-apa bahagian daripada Al-Quran diharam untuk menyentuhnya sekiranya tanpa berwuduk, maknanya dengan berhadas. Sama ada kertas tersebut kertas putih ataupun kulit sendiri, kulit Al-Quran tu sendiri tak boleh sentuh.
sama ada kulit muka depan ataupun kulit muka yang akhir sekali, tetap tak boleh menyentuh sekiranya dia bersambung dengan Al-Quran, sebab dia sebahagian daripada Quran. Melainkan kalau kulit page yang depan yang belakang tu, kulit Al-Quran kalau terpisah daripada Al-Quran, maka tak haramlah sentuh. Tidak haram menyentuh Al-Quran yang telah kulit Al-Quran yang telah terpisah daripada Al-Quran. Itu pendapat di sisi Ibnu Hajar lah. Ada pun pendapat Imam Romli tetap haram walaupun terpisah daripada mazhab tersebut kulit tu. Imam Romli tetap kata haram, Ibnu Hajar kata boleh sentuh. Imam Romli kata haram selagi mana dinisbahkan kepada mazhab tersebut, kepada Quran tersebut, sehinggalah terputus nisbahnya kulit tadi kepada mazhab Al-Quran. Maksudnya kulit Al-Quran tu kita dah modify balik semua, jadikan dia sebagai kulit buku. Itu tak apa, maknanya bukan kulit Quran lagi lah, kulit buku. Kulit buku lain lah, buku teks, buku apa ke boleh, tak jadi masalah. Tapi selagi mana Imam Romli kata ada gambaran, itu kalau orang tengok ini kulit Quran. Jadi bila ada gambar tulisan Al-Quran ke apa ke di hadapan menggambar itu kulit Al-Quran, walaupun dia telah terpisah daripada Quran, hukumnya haram. Pendapat Imam Romli. Melainkan dijadikan kulit ataupun kulit kepada buku yang lain, itu tidak jadi masalah. Dah terpisah nama dia lah daripada kulit Al-Quran. Adapun kotak Al-Quran ataupun yalah sebahagian Quran dia ada tempat, kadang-kadang kita beli Quran dia ada satu tempat letak dia, tempat letak Quran. Kotak kecil tu, masukkan Quran dalam dia. Itu juga haram sentuh. Haram sentuh bila Quran berada dalam dia. Kalau Quran tak ada dalam dia tak apalah. Kita beli Quran, dia ada tempat masuk Quran. Sentuh benda tersebut tak boleh sekiranya Quran berada dalam tu. Kalau Quran tak ada dalam tu tak apa. Haram juga menyentuh kerusi yang mana diletakkan Quran di atasnya. Contohnya satu kursi, kita nak angkat kursi tersebut, tapi kursi itu tak ada Quran saja. Jadi kita nak angkat kursi itu pun kena ada wuduk, sebab seolah-olah kita menanggung Quran. Nak angkat kursi ataupun meja, nak angkat dia, di atas kursi ataupun meja tersebut ada Quran saja, tak ada benda lain, tak ada buku lain, maka ulama menyatakan perlu ada wuduk. Dia kena ambil wuduk dulu. Ini yang dipegang oleh pendapat Ibnu Hajar dan juga Imam Az-Ziyadi, berbeza dengan pendapat Ibnu Qasim dan juga pendapat Ibnu Qasim, dia kata tak haram. Kita angkat kerusi, angkatlah, walaupun Quran berada di atas kerusi, sebab itu bukan tempat letak Quran pun. Quran diletakkan atas tu, kita angkat kerusi. Imam Ibnu Qasim menyatakan tidak haram. Dinukilkan daripada Imam Romli dan juga Imam Tabalawi. Okey, itu maknanya dalam isu mengangkat kerusi yang ada Quran di atasnya, mengangkat meja yang ada Quran di atasnya, ada dua pendapat di kalangan ulama. Sebagai langkah berhati-hati, maka ambil wuduklah. Itu perkara yang keempat. Perkara yang ketiga, iaitu menyentuh Al-Quran. Perkara yang keempat, hadas kecil yang tak dibenarkan. Seseorang yang berada dalam hadas kecil adalah menanggung Al-Quran. Apa beza menyentuh, menanggung? Kalaulah menyentuh Al-Quran tak boleh, menanggung lebih lagi tak dibenarkan. Sebab menanggung lebih berat. Menanggung itu hukumnya lebih besar atau lebih berat berbanding dengan sentuh. Sentuh aja dengan tangan. Menanggung kita kena angkat. Itu beza dia. Kalau menanggung, menentuh pun tak boleh, menanggung lebih-lebih lagi tak dibenarkan. Dalam isu seseorang yang menanggung, menanggung ni makna membawa Al-Quran. Dia bawa Al-Quran dan terkandung di dalam beg dia yang dikandungkan, yang dibawa itu ada barang yang lain. Kalau dia niat mengangkat barang sahaja, maka hukumnya tak haram. Contohnya kita bawa beg, nak pergi mengaji Quran. Bila bawa beg ni nak mengaji Quran ni, letak sekali buku lain dalam tu.
Bila letak buku lain dalam tu, niat dalam hati adalah untuk mengangkat barang, buku, bukan mengangkat Quran. Itu tidak haram. Ulama kata tidak haram. Sebab dia niat. Itu dipanggil al-umur bimaqasidiha. Urusan ni dengan niat. Sebab dengan niat ini, dia boleh menjadi haram. Dia boleh menjadi terselamat daripada perkara yang haram. Mana dia boleh jadi berdosa. Dengan niat dia boleh jadi dosa. Dengan niat dia seseorang tu boleh terselamat daripada dosa. Sekiranya seseorang itu dia mengangkat buku dan juga barang letak dalam beg. Dalam beg tersebut ada Quran, ada buku, dia angkat. Dan dia niat mengangkat barang dan juga Quran, mengangkat buku dan juga Quran. Dua-dua dia niat. Tadi niat angkat buku saja. Sekarang mengangkat buku dan juga Quran. Dua-dua dia niat. Di sisi Imam Romli tidak haram, di sisi Ibn Hajar haram. Ada dua pendapat lah. Bila kita niatkan dua-dua sekali, nak angkat Quran dan juga angkat buku. Ada dua pendapat antara Ibn Hajar dan Imam Romli. Dua-dua pendapat kuat, tak ada masalah. Okey, sekiranya seseorang tu niat hanya untuk mengangkat mushaf sahaja, mengangkat Quran sahaja, tapi dia masuk sekali buku lain, tapi dia niat untuk mengangkat Quran saja. Dia bawa beg, dia niat untuk niat bawa Quran. Sebenarnya dia tak niat bawa buku, walaupun buku ada dalam tu. Maka di sini kalau kita lihat di sini, Imam Romli menyatakan tidak haram. Tidak haram. Di sisi Ibnu Hajar sedikit berbezalah. Okey. Di sisi Ibnu Hajar, kalau dia mengangkat mushaf tersebut dan tak ada sebarang niat, bagaimana hukumnya? Imam Romli kata tetap haram. Sebab dia mesti kena niat nak mengangkat barang. Dia tak boleh niat, dia tak ada niat. Dia angkat barang, angkat Quran, tak ada niat. Kalau tak ada niat, Imam Romli tak membenarkan perkara tersebut. Imam Romli tak membenarkan. Okey. Ini semua mengenai dengan menyentuh dan juga menanggung, membawa Al-Quran ini, semua telah asas utama dalil pengharaman menyentuh Quran, menanggung Quran berdasarkan ayat Quran, la yamassuhu illal mutahharun. Tak boleh menyentuh Quran melainkan mutahharun, orang yang suci. Yang dimaksudkan dengan ayat Quran ini, innahu laqur'anun karim, kerana sesungguhnya dia adalah Quran yang mulia, fi kitabim maknun, dalam satu tempat kitab yang terpelihara, la yamassuhu illal mutahharun, dan tak boleh menyentuhnya melainkan orang yang suci. Okey, mushaf di sini kalau kita lihat, mushaf ataupun Quran ini yang dimaksudkan dalam surah Al-Waqiah ini adalah Luh Mahfuz. Di Luh Mahfuz. Tapi Quran ini bukan Luh Mahfuz yang kita baca sekarang ni. Dia yang disebut dalam Quran itu adalah di Luh Mahfuz. Maka ulama jawab, sebenarnya larangan tersebut, la yamassuhu, larangan tersebut takkan nak kita kata larangan kepada malaikat. Memanglah la yamassuhu illal mutahharun, tak boleh menyentuhnya melainkan mereka yang disucikan. Siapa mereka disucikan? Malaikat. Malaikat je boleh sentuh. Quran di mushaf di Luh Mahfuz ni, Quran je boleh sentuh. Cuma takkanlah ayat Quran ni nak menyatakan kepada malaikat. Sebab malaikat memang sentiasa suci. Dia tak macam kita. Ada hadas kecil, hadas besar. Malaikat sentiasa suci. Dia sentiasa beribadat kepada Allah. Jadi tak sepatutnya ayat ini ditujukan kepada malaikat. Hukum ditujukan kepada kita. Sebab malaikat tak ada ayat suruhan, ayat larangan. Larangan suruhan hanya kepada kita saja. Okey. Itu 4 perkara yang diharamkanlah. Sebelum tu kita lihat sikit, dimakruhkan menanggung tafsir Quran dan juga menyentuh tafsir Quran sekiranya lebih
isi tafsir tersebut ke atas kandungan Quran. Jika tidak, hukumnya haram. Jadi maksudnya, sekiranya terjemahan Quran, tafsir Quran lebih banyak berbanding dengan ayat Quran, maka dibenarkan sentuh. Walaupun di sana ada ulama kata makruh, tapi yang pentingnya tak haram dan tak berdosa. Tapi kalau ayat Quran itu lebih banyak berbanding dengan terjemahan, berbanding dengan tafsir, maka pada ketika itu hukumnya haram. Sebab itu bila sebut terjemahan bahasa Melayu Quran, terjemahan bahasa Melayu lebih banyak berbanding bahasa kalimah Al-Quran. Tuan-tuan boleh lihat terjemahan satu buku, contohnya terjemahan tafsir Quran. Dalam bahasa Arab ada 3 jilid contoh, seperti kitab Safwatut Tafasir. Safwatut Tafasir ni kitab dalam bahasa Arab, tafsir juga, tapi tafsir yang digabungkan dengan kitab-kitab tafsir yang lain dan diringkaskan. Ada 3 jilid je dalam bahasa Arab, tapi taklah tebal sangat, mungkin dalam 300 muka surat je satu jilid. Mana kalau 3 jilid mungkin dalam 1000 muka surat. Diterjemahkan ke bahasa Melayu ataupun bahasa Indonesia, dia menjadi 5 jilid, dan setiap satu jilid itu tebal, mungkin 500 ke 600 page. Ini menunjukkan bahasa Melayu lebih banyak berbanding dengan bahasa Arab. Bahasa Melayu, bahasa Arab kadang-kadang satu kalimah, tapi bahasa Melayu nak translate je perlu 2 ke 3 kalimah. Sekiranya kita bawa Quran, sekiranya tafsir ataupun terjemahannya lebih banyak, dibenarkan untuk sentuh, dibenarkan untuk kita tanggung, bawa je, walaupun dalam keadaan kita berhadas. Seperti mana tuan-tuan tengoklah bila kita terjemahan surah Yasin. Yasin ni bila tuan-tuan dipaskan malam Jumaat baca Yasin, buku tu buku Yasin. Yasin tu pula tak ada terjemahan, kita tak boleh pegang. Sebab apa tak boleh pegang? Dia adalah ayat Quran semata-mata, melainkan isi kandungan yang lain selain daripada Yasin tu banyak. Contohnya dalam itulah doa awal tahun, dalam itulah doa tahlil, dalam itulah doa sembahyang jenazah, dalam itulah cara sembahyang jenazah, dalam itulah semua dalam tu. Itu tak apa. Dengan syarat janganlah doa tahlil dengan bacaan tahlil. Bacaan tahlil pada Quran juga. Bacaan tahlil memang ada zikir-zikir, tapi dalam Quran pun banyak juga. 3 qul, alif lam mim zalikal kitabul la raiba fih, kemudian ayat kursi, semua ayat Quran. Tahlil kan kita baca. Kalau tahlil selepas Yasin dan tak ada apa-apa terjemahan dan tidak ada digabungkan dengan perkara-perkara lain, gabungan solat jenazah ke, ataupun doa solat jenazah, doa awal tahun, doa akhir tahun, semua dia masuk itu tak apa. Tapi kalau sekadar Yasin dan juga tahlil dan tak ada apa-apa terjemahan, maka tak dibenarkan untuk kita sentuh sentuh buku Yasin tersebut, sebab dia adalah kepingan Quran. Kita dah bagi tahu Quran tak dibenarkan sentuh, walaupun bukan ayat Quran, hanya di tepi-tepi kertas saja tak dibenarkan sentuh. Bila diasingkan ayat Quran, dibukukan, hukumnya seperti Quran, sama. Kalau di wilayah persekutuan, lepas Isyak dia akan jawi, galakkan untuk setiap surau dan juga masjid membaca suratul mulk. Baca suratul mulk, tabarakallazi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dan setiap surau masjid di wilayah persekutuan ni dia dah print siap lah satu page depan belakang, depan belakang suratul mulk. Dia lepas sembahyang akan diedarkan kepada jemaah. Nak pegang tersebut perlu ada wudu, sebab itu adalah ayat Quran dan tak ada terjemahan. Melainkan kalau berserta terjemahan, itu boleh tanpa wudu, sekiranya tanpa terjemahan. Kalau tuan-tuan lihat, lepas daripada di wilayah persekutuan, lepas daripada Yasin, lepas daripada solat beri salam, dia akan agih-agihkan surah Mulk. Kita lihat dari satu aspek, sebenarnya sebahagian imam
Diikut apa yang Jawi suruh, Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan suruh. Sebenarnya Nabi suruh zikir lepas sembahyang, dia tak nak buat. Zikir lepas sembahyang 33 kali subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, ayat kursi. Lepas sembahyang beri salam, al-Fatihah, terus suratul Mulk. Surah Mulk memang tak dinafikan, dia juga sunnah lah, sebab Nabi tak akan tidur, melainkan Nabi akan membaca 2 surah. Surah Alif Lam, Tanzilul Kitab la raiba fihi min rabbil alamin. Surah Sejadah, dan juga suratul Mulk. Nabi akan habiskan 2 surah baru Nabi tidur. Sunnah juga, tapi sunnah lepas sembahyang ni kita jagalah, sebab dia benda besar juga, melainkan kalau ada hal lah. Tapi kalau dalam situasi biasa, memang satu sunnah yang besar, wirid zikir selepas daripada solat, walaupun dia bukan wajib, dia sunat, tapi benda yang besar lah. Dalil daripada Quran juga, fa iza faraghta fansab, bila kamu selesai satu ibadat, buat ibadat lain. Selesai daripada sembahyang, buat wirid. Cuma yang ulama tak setuju tu, sebahagiannya adalah wirid secara berjemaah, wirid kuat-kuat, itu yang ulama tak setuju. Tapi wirid tetap ada, tetap sunat. Okey, kemudian perkara seterusnya kita panggil hadas pertengahan. Hadas pertengahan. Sebelum daripada itu, suka saya sebutkan juga di sini mengenai dengan kita ubah kertas tersebut menggunakan lidi, kayu, ubah, itu pun tidak dibenarkan. Ubah dengan lidi dalam keadaan kita berhadas, kita tak ada wuduk, kita nak baca page sebelah, kita ubah dengan lidi, itu juga menanggung Quran lah. Sebab kita nak alih page sebelah, kita kena tanggung dia, kena angkat dia. Angkat tu kena menanggung. Walaupun guna lidi, tidak dibenarkan. Ustaz, kalau macam kita beli Quran online, apa dia? Macam tu, kita beli Quran online kan, orang tu di post ke mana-mana, atau elok pula dekat pasal tu kan, dia tulis stiker dalam buku saya ni ada Al-Quran. Sehingga orang yang handle post tu pun dah tahu dalam tu ada Quran. Dia kalau dalam handset ni ayat Quran, selagi kita tak buka aplikasi Quran lah. Tak buka aplikasi Quran. Bukan, maksud saya Al-Quran yang kita beli online. Kita beli Al-Quran dalam Shopee apa semua kan. Okey. Kan kita beli pada orang post. Macam biasa dia post Quran kan, dia akan tulis ada stiker. Buku pasal ini mengandungi Al-Quran. Tapi masalah yang menghandle tu dekat JNT ke, dekat Shopee Express ke, dekat Post Malaysia ke, dia mengangkat je benda tu. Sepatutnya kena ada wuduk lah. Sepatutnya ada wuduk. Kalau dia letak barangan Al-Quran dalam bungkus, dalam plastik ke apa, orang yang mengangkat tidak kira lah orang yang jual, orang yang beli, ataupun orang yang sebagai dia hantar je, dia hantar barang je, tetap kena wuduk. Hukum tetap hukum lah. Hukum tetap hukum, dia kena berwuduk. Melainkan kalau dia beli buku lain, dia beli kitab-kitab lain, buku-buku lain, dia masukkan sekali dengan Quran. Mana dalam packaging tu bukan sekadar Quran, tetapi ada buku yang lain, itu bolehlah. Dia niatkan untuk diangkat buku, bukan angkat Quran. Tapi kalau Quran semata-mata, tak kiralah dia sebagai pembeli ataupun sebagai penjual ataupun sebagai orang yang menghantar barang aja, tetap kena ada wuduk. Kalau tak ada wuduk, dia anggap dikira berdosa, kerana menanggung ataupun menyentuh Al-Quran tanpa wuduk atau dalam keadaan berhadas. Dia tengah pun macam jatuh kejadian 3 beli Shopee, dia tak cepat, dia mengangkat dia tak cepat. Tak ada, dia kena ada wuduk. Dia yang tak ada wuduk dalam situasi darurat je tak apa. Darurat ni maksudnya kalau Quran hampir terbakar, hampir terkena api, kita nak selamatkan Quran. Kalau kita ambil wuduk, Quran akan dijilat oleh api. Kita selamatkan Quran dulu. Kita selamatkan Quran tanpa mengambil wuduk pun tak apa. Dalam situasi darurat lah. Ataupun selamatkan Quran daripada terkena najis. Mungkin tempat laluan najis ke apa, kita selamatkan Quran. Kalau tak selamatkan, Quran akan kena najis. Kalau kita ambil wuduk dulu, selamatkan Quran. Dalam situasi darurat tak apa. Kalau macam dia
dia nak alihkan satu, dia nak macam dia nak kemar-kemar barang ke, dia nak alihkan benda tu cepat, tapi dia tak ada wudu macam dia nak kena alihkan benda-benda apa ni, pindah-pindahkan barang yang dekat. Benda tu dah kena cepat. Tak, bila alih barang angkat bila sebut tentang Quran, sentuh, angkat, mesti kena ada wudu. Walaupun pekerjaan dia memang bungkus Quran ke apa, dia sentiasa ada wudu. Memang je ke tak ada perbezaan yang memegang menyentuh Al-Quran untuk tujuan membaca dan tujuan selain daripada itu, tak ada beza. Dia kalau kata sekiranya membaca Quran, kita bincang dalam hadas kecil ni, tak masuk hadas besar lagi. Hadas kecil, sekiranya membaca Quran boleh, tak ada masalah. Baca Quran, baca Quran dalam hadas kecil, ke mana kita tak ambil wudu, kita baca Quran boleh. Tak, maksudnya kita pegang Al-Quran, pegang sentuhkan untuk tujuan membaca, dan kita pegang untuk Al-Quran selain daripada tujuan bukan membaca, macam tak, dia tak, kita bagi tahu tadi dalam bab Quran, dia tak sama dalam bab perkara batalkan wudu. Batalkan wudu bersentuhan dengan perempuan, kalau bersentuhan dengan isteri, kalau kita letak kain lapik tak apa. Kalau sentuh rambut, gigi, dia sentuh rambut, kuku, tidak batal wudu. Tapi dalam bab Quran dia bukan macam tu. Dia dalam bab kemuliaan Quran, sentuh apa-apa bahagian pun adalah berdosa sekira tanpa wudu. Apa? Dalam hal itu, contohnya kalau kata kita tengah berjalan, kata kita tengah berjalan, nampak Quran jatuh, katalah pada motor, kereta, kalau kita tak pegang masa tu, tak ambil, angkat. Kalau dalam situasi itu tak apa, boleh. Dalam situasi apa? Darurat tak apa. Dalam situasi darurat, kalau Quran jatuh tengah jalan, kita ambil wudu, takut orang langgar Quran tu. Jadi kita ambil. Tak apa. Itu yang saya tanya dulu. Takkan sama saja. Tujuan pegang untuk baca, tujuan pegang untuk benda lain. Dia pegang untuk menyelamatkan Quran dalam situasi darurat, tak apa, tanpa mengambil wudu. Tapi ketika tu je lah, bukan kita ambil Quran kita baca. Kita ambil Quran, kita letak tempat yang selamat. Tapi untuk kita baca Quran, untuk kita sentuh, kita nak pegang, kita nak buka, itu kena ada wudu. Maknanya kena bezakan dalam situasi darurat ataupun bukan dalam situasi biasalah. Okey. Dan maksud saya sebutkan tadi, tidak dibenarkan menanggung membawa Quran ini, melainkan bagi kanak-kanak yang mumayyiz. Kanak-kanak yang mumayyiz hukumnya halal, boleh sentuh Quran. Boleh sentuh Quran. Kanak-kanak mumayyiz, umur 8 tahun, 9 tahun, dia nak belajar Quran, nak pergi surau, masjid, sekolah, bawa Quran. Bila bawa Quran, nak kena berwudu, budak-budak walaupun sudah mumayyiz, maka tidak berdosa bagi dia. Walaupun dia sentuh Quran, walaupun dia bawa letak dalam beg dia untuk belajar, itu tidak berdosa. Kalau kita nak pindahkan Quran daripada satu almari ke satu almari, contohnya, kita ada wudu, kita suruh anak kita yang mumayyiz, mungkin 7 tahun, 8 tahun, 9 tahun, yang tak balik lagi, dia boleh pegang Quran. Sebenarnya pegang Quran yang boleh bagi kanak-kanak yang mumayyiz, dan menyentuhnya untuk belajar pun boleh. Untuk belajar, untuk pindahkan ke almari lain, ke bilik lain, boleh tanpa wudu. Untuk belajar juga boleh. Sebab sebahagian di kalangan ulama, mereka hanya membataskan kanak-kanak mumayyiz ini harus menyentuh Quran pada ketika belajar saja. Yang tak belajar tak boleh sentuh. Tapi sebahagian ulama lain menyatakan tak jadi masalah. Boleh je. Boleh apa? Boleh saja kanak-kanak mumayyiz pegang Quran. Tetapi harus diingat tau, kanak-kanak yang tidak mumayyiz, maka tak boleh pegang Quran. Dia hukumnya haram.
Sebab kanak-kanak tak memayyiz, dia tak ada rasa ketinggian Quran. Sebab kanak-kanak yang memayyiz 7-8 tahun, walaupun dia tak rasa betapa tingginya Quran, tetapi dia dah tahu Quran ni tak boleh tak bawah, kena tak atas. Quran kena hormat, tak boleh langkah dia. Dia dah faham. Tapi untuk kanak-kanak yang tak memayyiz, baru umur 2 tahun, 3 tahun, dia juga haram pegang Quran. Dia tak boleh pegang. Sebab dia akan letak kaki dia akan duduk atas Quran, dia akan tidur atas Quran. Jadi untuk kanak-kanak yang tidak memayyiz, hukum dia sama seperti orang dewasa yang tidak ada wudu, dalam keadaan berhadas memegang Quran. Dalam handphone sama juga. Dalam handphone sebenarnya bila kita buka aplikasi Quran tu kena ada wudu lah. Sebab dia sebenarnya Quran juga, cuma dalam bentuk app je. Dia sama juga. Walaupun tidak dinafikan, sebagian ulama kata okey je, boleh. Tapi sebenarnya sebagai langkah berhati-hati juga, dia aplikasi Quran. Dia Quran juga, cuma dijadikan app je. Sentuh dia kena ada wudu lah bila kita buka. Melainkan kalau dia package sekali dengan, kita panggil apa tu? Sekali terjemahan Quran dan juga terjemahan, itu tak apa. Tak apa. Jadi untuk lebih selamat, kalau nak baca Yasin malam Jumaat, ambil Yasin ada terjemahan lah. Sebab Yasin ada terjemahan ni dah banyak versi sangat dah. Macam-macam cetakan ada, warna-warni pun ada. Macam-macam warna ada. Kemudian kalau nak baca Quran, kalau malas nak ambil wudu, dia baca Quran tak seperti kena wudu, sunat je. Nak pegang Quran tu kena ada wudu. Jadi cara dia bawa terjemahan Quran lah. Sentiasa bawa terjemahan Quran. Sekarang dah ada setiap ayat Quran bawah dia ada terjemahan. Kita panggil setiap satu kalimah ada terjemahan, satu kalimah terjemahan. Itu pun boleh. Kalau korang baca tu tak kena wuduk ke? Tak perlu wuduk ke? Kalau korang terjemahan Quran terjemahan tak perlu wuduk. Sebab terjemahan dengan syarat terjemahan tu lebih banyak daripada ayat Quran. Kalau terjemahan bahasa Melayu dia lebih banyak, dia confirm lebih banyak. Kalau apa-apa terjemahan dalam bahasa Arab diterjemahkan ke bahasa Melayu, pasti akan lebih banyak bahasa Melayu tu. Kalau bahasa Arabnya ada 2 jilid, bahasa Melayu akan jadi 5 jilid ataupun 6 jilid. Page lebih banyak. Apa dia? Dengar pula ada pula kata walaupun terjemahan jangan tunjuk ayat Quran dengan tangan. Terjemahan boleh dengan jari. Ada pula dengan itu. Kalau tak sentuh dengan jari itu lebih baik lah. Lebih baik lah. Ustaz, kalau yang kita pernah nampak Ustaz, kadang-kadang Al-Quran ni dia orang letak dalam kereta tu Ustaz. Tapi dia bukan baca pun, dia hanya letak. Apa hukum tu? Letak dalam kereta boleh, tapi letak tempat tinggi lah. Boleh lah. Kalau kadang kita nampak Letak dalam Quran, tapi pastikan juga letak terjemahan Quran lah. Kalau letak Quran nanti kita nak ubah kena ada wudu. Letak terjemahan Quran. Kita nampak memang Al-Quran yang betul ni dia letak dalam kereta, tapi dia bukan baca pun, macam dia buat syarat dia letak. Mana puluh kili lah dia bawa Quran tu. Boleh, tak ada masalah. Selagi Quran letak tempat tinggi lah. Macam letak dekat dalam bilik kita lah. Mungkin sebulan sekali baca, tapi kita letak tempat tinggi. Ustaz, saya nak tanya, Quran kan dalam handphone kan? Handphone kita bawa masukkan tanda semua. Lepas dalam handphone ni bercampur bawa dengan benda-benda yang bawa video-video yang haram semua. Itu macam mana tu? Boleh. Sebab dalam handset ni macam-macam ada. Jadi bila kita nak buka aplikasi Quran je, kita kena ada wudu. Kita nak buka aplikasi Quran tu ada surah Al-Fatihah, surah Al-Baqarah, kita nak tekan tu kena ada wudu lah. Kalau kita buka aplikasi lain tak apa. Kita nak buat pergi toilet pun tak apa. Kita nak buka handset dalam toilet pun boleh. Tapi jangan buka aplikasi Quran tu. Okey. Perkara yang haram disebabkan hadas kecil semua ada 4. Sembahyang, tawaf, menyentuh dan juga menanggung Quran. Sekarang ni hadas yang sederhana atau dipanggil hadas besar juga, tapi tahap sederhana
diharamkan hadas yang sederhana dipanggil orang yang berjunub lah, berhadas besar. Orang yang berhadas besar, orang berjunub, diharamkan kepada dia ada 6. Orang yang berjunub ni siapa? Iaitu orang yang menyetubuhi isteri dia. Bila dia menyetubuhi isteri dia, maka dipanggil dia dalam keadaan berjunub, berhadas besar. Ataupun keluar mani. Keluar mani, tidak kira lelaki ataupun perempuan, dikira sebagai orang yang berjunub. Hadas besar. Hadas besar ni ada perkara yang diharamkan kepada dia, dia lebih lagi sebab dia lebih besar. Tadi perkara yang diharamkan ada 4. Perkara yang disebabkan hadas, sebabkan berjunub. Berjunub ni dikira hadas yang sederhana, dia ada 6. Satu lagi hadas yang lebih besar. Untuk orang haid dan nifas ada 10. Dia lebih banyak. Okey, untuk orang yang berjunub ini dia ada 6. Sama juga. Solat pertama, yang keduanya adalah tawaf, yang ketiganya menyentuh Quran, yang keempatnya adalah menanggung Quran. Sama je. Tidak ada beza. Dan tak perlu pun kita huraikan balik, semua kita dah hurai sebelum ni. Perkara yang kelima adalah duduk dalam masjid. Duduk dalam masjid ini hukum orang yang berjunub adalah diharamkan. Haram dan berdosa. Duduk dalam masjid. Okey. Kepada siapa? Kepada orang Islam. Kalau orang kafir tak apa. Orang kafir masuk masjid, dia orang kafir, dia tidak mandi wajib pun, dia berhadas besar tu, mandi wajib. Sepatutnya kena mandi wajib. Sebab orang kafir dia memang takkan mandi wajib. Tapi dia boleh masuk masjid. Orang Islam tak boleh. Orang Islam tak boleh masuk masjid, maksudnya Islam yang berjunub lah. Kemudian yang baligh. Bila mana dia baligh. Sebab ada juga orang Islam yang belum baligh tapi dia berjunub tau. Sebab dia bersama dengan isteri dia. Mungkin dia kahwin muda. Dia tak lagi baligh tetapi bersama dengan isteri. Boleh juga dikategorikan sebagai yang belum baligh tetapi bersama dengan isteri dia. Tapi secara umumnya orang Islam yang baligh hukumnya adalah haram berada dalam masjid dengan kadar tu'ma'ninah. Mana dengan kadar tu'ma'ninah itu adalah sekadar subhanallah. Dia berada dalam masjid sekadar subhanallah, maka hukumnya haram mengikut pendapat yang mu'tamad lah. Berbeza sebahagian di kalangan ulama yang menyatakan lebih daripada kadar tu'ma'ninah. Mana lebih daripada kadar subhanallah haram. Sebenarnya tidak kira lah sama ada sekadar subhanallah ataupun lebih, sama aja. Subhanallah pun tak sampai 2-3 saat pun sebut. Asal hukum pengharaman ini semua tercatat dalam Quran. Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus salah wa antum sukara. Wahai orang beriman, jangan kamu menghampiri solat dalam keadaan kamu mabuk. Ini ayat ni mengenai dengan pengharaman arak lah. Bila orang nak minum arak pada awal-awal Islam dibenarkan untuk kita minum pada awal-awal Islam. Kemudian peringkat yang keduanya, nak minum boleh tapi bukan ketika semayang. Bukan ketika semayang. Nak minum lepas semayang minum. Hatta ta'lamu ma taquluna wala junuban illa abiri sabilin hatta taghtasilu. Sehinggalah kamu mengetahui apa yang kamu kata. Mana nak minum arak, minum lepas semayang. Sebab kamu tahu apa yang kamu baca. Kalau kamu sebelum semayang minum arak, maka kamu tak tahu apa yang kamu baca. Ini awal Islam dululah. Sekarang arak hukumnya haram. Tidak kira lah sebelum semayang setitik ke, satu gelas ke, separuh gelas, semua haram. Hatta wala junuban, dan juga tidak boleh bagi orang yang berjunub illa abiri sabilin hatta taghtasilu, melainkan orang yang melintasi masjid itu dibenarkan sehinggalah kamu mandi. Pendapat Ibnu Abbas, dia menyatakan wahai orang beriman, la taqrabus solah, jangan kamu hampiri solat. Maksudnya jangan kamu menghampiri tempat solat. Tempat solat. Jadi solat di sini bermaksud adalah tempat solat. Sebab apa? Sebab ayat lepas dia tu yang kita baca tadi, wala junuban illa abiri sabilin hatta taghtasilu.
tak boleh bagi orang berjunub melainkan melintasi. Bila sebut melintasi apa? Melintasi tempat solat. Jadi ayat ni, ya ayyuhallazina amanu la taqrabus solah. Wahai orang beriman, jangan kamu menghampiri solat, bermaksud menghampiri tempat solat. Sebab sesuai dengan ayat lepas dia tu, melintasi tempat solat. Daripada ayat ini difahami harus orang berjunub melintasi dalam masjid. Cuma melintasi, perkataan melintasi ni dalam bahasa Arab dipanggil ubur. Tuan-tuan kena faham maksud melintasi, kerana tersalah melintasi dihukumnya haram. Satu lagi dipanggil at-taraddud. Taraddud hukumnya adalah haram. Taraddud ni maksudnya masuk pintu lain, masuk satu pintu kemudian keluar pintu yang sama. Itu haram. Itu dalam bahasa Arab dipanggil taraddud. Pergi dan berpatah balik melalui pintu yang sama. Itu haram. Sebab apa ulama kata haram? Itu adalah menyerupai dengan duduk, kita panggil apa, mukus. Mukus ni berada dalam masjid, duduk dalam masjid. Dia menyerupai orang yang i'tikaf dalam masjid lah. Melintasi maksudnya dalam bahasa Arab adalah masuk satu pintu, keluar satu pintu yang lain. Itu maksud dia. Masuk satu pintu, kemudian keluar satu pintu yang lain. Dan dia tak berhenti dah di tengah-tengah tu, lintas terus sampai keluar pintu lain. Antara taraddud yang diharamkan, maksudnya pergi dan berpatah balik, yang diharamkan adalah masuk masjid tidak ada baginya melainkan satu pintu. Bila masjid tu ada satu pintu je, dia tak boleh melintasi lah, maknanya tak boleh melintasi. Sebab dia satu pintu je ada. Pintu A je ada. Macam mana dia nak masuk, tetap dia akan patah balik, keluar. Maka itu hukumnya haram. Sebab melintasi ni, kita tujuan dia, melintasi ni kita masuk pintu ni, keluar pintu sana. Itu melintasi lah. Tapi kalau dia pergi, kemudian patah balik, seolah-olah apa tujuan dia, matlamat dia untuk masuk patah balik. Sebab bila melintasi selalu ada sebab. Untuk ambil jalan singkat, jalan singkat. Itu mungkinlah sebab dia. Tapi kalau masuk pintu yang sama, keluar pintu yang sama, sebab masjid itu satu pintu je, maka tak dibenarkan untuk orang berjunub. Ataupun masjid tadi dia banyak pintu, ada 4-5 pintu ada. Tapi masalahnya dia masuk satu pintu, kemudian dia niat dia nak keluar pintu yang sama, itu juga haram. Haram. Nabi SAW menyatakan, la uhillul masjida li haidin aw junubin. Aku tak halalkan masjid ni untuk orang yang haid ataupun untuk orang yang berjunub. Riwayat Abu Daud. Jadi tempat yang kata haram mukus berada dalam masjid ataupun taraddud berulang-alik, pergi dan patah balik pintu yang sama, ini semua sekiranya tanpa sebarang keuzuran. Sebarang keuzuran. Mana orang berjunub duduk dalam masjid haram. Haram tu tanpa uzur. Berpatah balik, pergi pintu ni keluar pintu yang sama, haram. Itu sekiranya tanpa uzur. Sekiranya dengan uzur, tidak mengapa. Contohnya dia tidur dalam masjid, dia i'tikaf dalam masjid, tidur dalam masjid, kemudian dia mimpi malam tu basah, kena mandi wajib, kemudian dia pula toilet dekat luar, kemudian nak keluar masjid kena kunci pula, kunci, dia tak boleh keluar. Itu tak jadi masalah lah. Duduk dalam masjid, dia tak dikira berdosa, sebab dia tak boleh keluar, dia tak ada kunci. Ataupun dia takut keluar ada sebab-sebab tertentu, mungkin dekat luar sana, kalau keluar toilet ni jauh daripada masjid, mungkin dalam 600-700 meter daripada masjid, kemudian bila nak keluar tu ada banyak anjing liar tengah malam, dia takut nak keluar. Itu tidak mengapa, duduk dalam masjid. Tak termasuk orang Islam ni orang kafir, yang kita bagi tahu tadi, orang kafir boleh masuk dalam masjid, tapi dengan syarat lah. Syarat yang pertama, orang Islam izinkan. Mana AJK, pengerusi surau, pengerusi masjid benarkan orang kafir masuk. Maknanya perlu keizinan juga. Orang kafir tak boleh sesuka hati masuk rumah ibadat orang-orang Islam, melainkan keizinan daripada empunya masjid. Walaupun kita tahu masjid ni milik Allah Ta'ala, tapi makna atas pengerusi dan juga AJK dia lah.
Dan juga orang kafir juga boleh masuk masjid, terutamanya dalam ialah kadang-kadang dia ingin tahu apa itu Islam, dia nak tanya orang-orang Islam. Jadi dia boleh masuk masjid, tak jadi masalah. Ataupun ada kemaslahatan lain, contohnya dia kerja repair lampu, toilet, jadi dia orang kafir, repair apa, kipas ke apa-apalah yang ada dalam masjid, jadi hukumnya harus orang kafir masuk. Sama ada hajat ataupun tak ada hajat, yang pentingnya dengan keizinan daripada orang Islam. Okey. Yang satu lagi, yang keenam kita bincang minggu depan lah. Yang keenam baca Quran untuk Abu Junub. Ada baca Quran ni akan jadi haram dengan 6 perkara. Ada 6 perkara ni, maka haram baca Quran. Ada apa-apa soalan lah? Macam kita letak Quran dalam beg travel. Setiap masa kita ada duduk dalam beg travel besar, mana kita tak pakaian macam-macam, boleh lah. Kita niat angkat baju-baju, angkat barang lain, bukan angkat Quran. kita dikira sebagai menanggung Quran. Tak, yang saya beritahu tadi, dia bergantung kepada niat. Sebab niat ni akan menyelamatkan kita daripada satu perkara tu, kita mendapat dosa. Mana walaupun kita pegang menanggung Quran, tapi niat kita bukan nak bawa Quran, bawa barang lain. Tapi jangan nampak ketara sangat. Ketara tu maksudnya tuan-tuan bawa beg, Quran satu dalam tu, kemudian letak pen, niat bawa pen ni tak perlu bawa dalam beg pun tak apa, pen letak dalam poket pun boleh. Cuma bagi yang setaraf dengan dia lah, maknanya buku ke, baju ke, pakaian ke, apa-apalah yang nampak kita bawa barang, bukan pen, bukan pensel. Sebab pen, pensel ni tak perlu letak dalam tu, letak dalam poket pun boleh. Jadi yang nampak setaraf. Kalau kita pergi mana, travel ke, kita akan letak Quran. Bila letak Quran, kita akan masukkan baju-baju semua dalam tu. Jadi hukumnya tidak jadi masalah sebab kita bawa. Cuma kita nak keluarkan Quran daripada beg tu, kena ada wuduk lah. Melainkan kita bawa terjemahan Quran tu tak apa. Terjemahan Quran. Baca Quran dengan handphone tadi tak jelas. Kalau kita tak ada wuduk, baca, kita buka yang aplikasi yang Quran sekali dengan terjemahan. kadang-kadang terjemahan ni kita hide dia. Kita hide dia. Dia tak ikut sekali kadang-kadang dia boleh keluar semua, tapi terjemahan ni kalau kita klik Tak, dia sekarang ada ayat Quran sekali dengan terjemahan. Ayat Quran terjemahan di bawah, ayat Quran terjemahan bawah. Yang tu lah. dia kalau add tu kita ada muka dia Quran, Tahu. tapi tak ada makna dia, tak ada makna dia, kita hide, kita Tahu. Jadi kalau dia hide tu, dia kena ada wuduk. Sebab terjemahan dia bukan dalam tu, terjemahan dia apa? Belakang tu, terjemahan dia. Kita buka terjemahan tu baru keluar terjemahan. Dia ada satu lagi cara. Kita boleh buat juga tu. Kita boleh buat juga aplikasi tu. Aplikasi tu Quran sekali dengan terjemahan. Walaupun memang kita tahu dia ada Quran, kemudian di belakang tu ada terjemahan dia. Tapi kita boleh tekan atas tu, dia akan keluar sekali dengan ayat Quran terjemahan. Ada. Dan terjemahan tu kita boleh pilih, terjemahan bahasa Melayu, bahasa Inggeris, bahasa Arab, bahasa apa-apa tafsir boleh pilih. Ustaz, macam mana kalau macam print tu, ayat Quran kan? Kita gantung tu kan? Kalau kita pegang tu macam mana Ustaz? Ni kalau macam print. Tu. Frame tu. Kalau dia tu, dia ikut atas orang tulis. Orang tulis tu, kalau dia tulis sebagai perhiasan, maka kita boleh pegang lah. Kalau dia orang yang tulis tu, dia tulis tu untuk dia niat untuk hiasan lah. Hiasan tak apa, kita boleh pegang. Walaupun kita beli Boleh pegang. Ikut atas niat orang yang tulis. Orang yang tulis tu memang untuk
untuk hiasan tak apa. Kalau dia tulis tu untuk tulis ayat Quran bukan sebagai hiasan, kena ada wudu. Macam ni dah, macam surah sejadah tu depan tu. Kalau macam surah sejadah depan tu kena pegang ada wudu sebab ada ayat Quran. Dia bukan sebagai perhiasan, dia untuk baca. Okey, kita tutup majlis dengan tasbih kafarah suratul subhanallahumma wa bihamdihi subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Alhamdulillahi ala kulli hal wa na'udzubillahi min hali ahli an-nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adzabannar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallah.